Assalamualaikum dan selamat datang ke rancangan Hairullah Chess Maniac. Kali ini saya akan membuat final recap bagi prestasi pasukan Malaysia di kejohanan Olimpiad Chennai yang baru berakhir baru-baru ini. Seperti yang kita ketahui, pasukan Malaysia menyertai kedua-dua kategori Open dan Women berpasukan. Sebelum kita berbincang mengenai prestasi pasukan Malaysia, mari kita lihat final ranking. Kita tengok pasukan Uzbekistan telah berjaya menjadi juara bagi kategori Open. Memang agak mengejutkan juga kepada pemerhati kerana Uzbekistan sebenarnya adalah seeded nombor 14 tapi berjaya mengungguli dan meninggalkan pasukan-pasukan pilihan lain seperti USA, India, Norway dan sebagainya lah. Tapi secara personal saya tak terkejut dengan prestasi pasukan Uzbekistan kerana mereka ni dibarisi oleh pemain-pemain muda yang kebanyakan berumur 20 tahun ke bawah dan telah berpengalaman bermain di pertandingan catur. Sebagai contoh, pemain bot pertama Abdul Saturov ni merupakan world champion dalam kategori rapid, dan pemain-pemain lain ni sebenarnya mereka telah bermain bersama bertahun-tahun daripada kejohanan peringkat umur, dan mereka ni juga merupakan teammate yang kalau tak saya pernah menjuari Olympiad Under 16 lah satu masa dulu. So mereka ni telah lama bermain bersama. So tahniah bagi pasukan Uzbekistan. Pasukan Armenia juga agak mengejutkan walaupun mereka ini merupakan kerap menjadi juara dalam 20 tahun kebelakangan ini dalam Olimpiad. Tapi mereka seperti yang kita ketahui telah kehilangan tonggak utama mereka iaitu Grandmaster Levon Aronian yang telah berhijrah ke US. Namun mereka masih lagi menjadi pencabar utama dan berjaya berada di tempat kedua di final ranking. Actually mereka ni sama point game match point mereka sama 19-19, cuma mereka tewas dari segi tie break. So Armenia sangat membanggakan, seeded nombor 12 tapi dapat nombor 2, dan pasukan India 2 pilihan ke-11 telah berjaya mendapat peringkat gangsa. Pasukan India kedua ni pun sebenarnya seperti Uzbekistan juga dibarisi oleh majoriti pemain bawah umur 20 tahun. Gukesh, Niasarin, Pranananda, Raunak Sadwani, kecuali Adiban lah. Adiban ni yang saya rasa dia berumur antara 20 hingga 30 tahun lah. Adiban. So sebenarnya India 2 ni sebenarnya daripada awal lagi pemerhati dah mengatakan sebenarnya walaupun mereka ni India 2 tapi sebenarnya mereka adalah pasukan utama India 1. Kalau diikut dari segi prestasi, kebanyakan mereka ni lah pemain yang sedang meningkat naik. So tidak mengejutkan lah. So itu pemenang peringkat emas, perak dan gangsa, Uzbek, Armenia dan India. So bagaimana dengan pasukan Malaysia? Seperti yang kita ketahui, pasukan Malaysia merupakan seeded nombor 72. Pasukan Malaysia adalah seeded nombor 80. Kita tengok ni team starting rank nombor 80. Malaysia di tangga ke-80 dari segi seeded starting rank, tapi pasukan Malaysia telah berjaya mengakhiri di sedikit atas daripada seeded iaitu di tempat yang ke-72. So pada saya adalah satu pencapaian yang agak positif walaupun tidaklah terlampau tinggi tapi still perform above the expectation lah. So pasukan Malaysia dibarisi oleh Fidia Masa Lim Zauren di bot pertama. Beliau daripada 10 game mencapai 4.5 point. So agak bawah sikit daripada 5%. Fidia Masa Wan Yilong 5.5 point daripada 10 game. So lebih kurang 60%. Tan Juying, National Master Malaysia, juara kebangsaan yang terbaru, 5 point di bawah daripada 11 game. So di bawah sedikit daripada 50%. Po Yutian adalah top scorer pasukan Malaysia iaitu berjaya mendapat 8.5 point daripada 11 game. So Po Yutian adalah top scorer pasukan Malaysia, dan Fidia Masa Subramaniam dia cuma bermain 2 kali je.
dan menang 1 dan kalah 1. Sebenarnya Suman beliau sebenarnya datang ke Chennai lebih sebenarnya perancangan awal sebagai kapten. Tapi seperti yang pernah saya sebutkan sebelum ini, pemain yang sepatutnya bermain adalah Fide Master Laili Zhang. Tapi agak mengecewakan lah kerana beliau telah dites positif COVID sebelum nak berangkat ke Malaysia. Jadi beliau tidak dapat beraksi. Jadi pasukan Malaysia terpaksa menggunakan Hemat Suman Subramaniam, tim kapten, sebagai kapten merangkap player lah. Jadi walaupun Suman hanya bermain 2 game, tapi beliau at least dapatlah skor juga 1 game. So mungkin kalau kita tengok pencapaian hanya 50%. Tapi kita kena ingat Suman, pada pandangan saya, beliau datang mungkin beliau tidaklah prepare sangat. Mungkin tak prepare pun sebab beliau sepatutnya datang sebagai kapten. Tapi disebabkan beliau terpaksa bermain dan beliau berjaya menggunakan pengalaman beliau lah, sebab beliau pernah bermain di Olympiad sebelum ini dan tidak asing jugalah dengan pertandingan Olympiad. So kita tengok Lim Joren telah kehilangan lebih kurang 7 rating point. Wong Yilong hilang lebih kurang 10 rating point, Tan Juying hilang lebih kurang 15 rating point, dan Po Yutian telah berjaya meningkatkan rating sebanyak 126 rating point. So satu jumlah yang agak lumayan, agak tinggi lah. Dibantu lagi dengan usia beliau yang masih muda. Dari segi K factor tu mungkin ada mempengaruhi juga lah. Suman kehilangan dalam 2 point. Dan saya difahamkan Po Yutian juga telah berjaya mendapat title FIDE Master. Kita tengok conditional FIDE Master. Jadi kita tengok di sini Po Yutian. Po Yutian dia berada dalam list pemain yang mendapat title FIDE Master. Conditional, mungkin ada dalam tidak berapa lama lagi FIDE akan Persatuan Catur Dunia akan mengesahkanlah title itu kepada Po Yutian, dan kita ucapkan tahniah kepada Po Yutian. So bagaimana dengan tim wanita pula, woman? Okey, tim woman final ranking Ukraine menjadi juara. Ukraine kita tak terkejutlah, merupakan kuasa besar juga dalam sukan catur dia bagi kategori wanita. Georgia di tempat kedua. Georgia ni pun secara history dia merupakan satu kuasa besar catur wanita dunia. Banyak bekas-bekas juara dunia dahululah. Nona Granda Parashvili, Maya Chibudanai semua datang daripada Georgia. Dan India tuan rumah telah mendapat tempat ketiga. So bagi pasukan wanita Malaysia, kita tengok di sini pasukan kita sebenarnya seeded nombor 52 tak silap saya. 52, pasukan Malaysia seeded nombor 52, tapi agak sedikit mendukacitakan kerana mereka telah berakhir di bawah daripada seeded mereka, iaitu di tempat yang ke-61. So pasukan Malaysia kita tengok di sini Siti Zulaikha 50%. Okey, kita ketahui Siti Zulaikha telah lama menghilangkan diri dalam pertandingan catur, lebih kurang 15 tahun tak salah saya. Jadi baru-baru ini beliau telah turn up dalam Malaysian Women Championship dan surprisingly masih lagi berbisa dan menjadi juara. Dan di Olympiad sebagai pemain di bot 1 memang satu ujian yang getil lah bagi Siti yang dah lama tak main. Tapi beliau masih lagi hold, dan saya rasa keputusan 50% tu pada saya adalah satu keputusan yang tidaklah mengecewakan bagi seorang yang telah lama meninggalkan sukan catur. Puteri Munajah 50% juga, 4.5 poin daripada 9 game. Kakak beliau Puteri Rifka Azhar 5 poin daripada 9 game, lebih daripada 50%.
Sim Jiaru daripada 9 game juga 5 point, so lebih daripada 50%. Agnes pemain di bangku simpanan, pencapaian beliau agak rendah juga, 3 daripada 7 iaitu di bawah 50%. Dan mungkin ini sebagai satu, kalau tak silap saya, Agnes ini first time dia bermain di Olympiad, so satu kehilangan jugalah, orang kata satu pengalaman lah, pengalaman bagi beliau, pengalaman pertama. So kita tengok di sini Siti Zulaikha hilang 28 rating point, Mundaja hilang lebih kurang 2 rating point, Rifkah hilang lebih kurang 11 setengah rating point, Sim Jiaru paling banyak hilang rating iaitu lebih kurang 61 rating point. Dan beliau akan kembali ke bawah 2000 lah selepas ni. Dan Agnes kehilangan lebih kurang 47 rating point. So kita tengok di sini dari segi jumlah permainan agak seimbang kerana pasukan wanita kelima-lima pemain beraksi dengan jumlah game yang agak tidak jauh beza lah berbanding dengan pasukan lelaki tadi yang kehilangan Laili Zhang dan Suman hanya bermain 2 game. So pasukan lelaki first 4 board tu agak tough lah kerana mereka kena banyak beraksi. Okay, so itu saja daripada saya. Saya rasa tim Malaysia, especially pasukan lelaki, telah beraksi dengan baik kerana berakhir di kedudukan yang lebih tinggi daripada seeded asal. Manakala pasukan wanita agak sedikit mengecewakan kerana perform below the seeded. Tapi seperti yang kita ketahui, pertandingan catur Olympiad ni bukanlah satu pertandingan yang mudah kerana banyak pasukan-pasukan yang kuat di seluruh di setiap negara turun, dan player-player pun banyak player-player yang baru, yang muda, yang tidak dikenali. Kadang-kadang rating mereka tu kita tengok rendah tapi sebenarnya tidak menggambarkan kekuatan mereka yang sebenar. Especially apabila zaman COVID dan sebagainya ni, banyak player yang underrated. Maksudnya mereka ni kuat tapi tidak berpeluang bermain di rated tournament, jadi rating mereka yang sedia ada tu tak menggambarkan kekuatan mereka yang sebenar. Jadi, dan juga kita sebenarnya pasukan open kita ada argument yang mengatakan bahawa kita tidak membariskan pasukan yang betul-betul kuat. Sebagai contoh, Yeo Tian, pemain nombor 1 negara, tidak bermain, dan juga of course Laili Zhang. Tapi sebenarnya negara-negara lain pun sama juga. Ada negara-negara lain pun tak semua membariskan pemain utama mereka. Ada juga yang tidak menyertai kejohanan ni. Dan pasukan wanita kita, seperti yang kita ketahui juga, kehilangan beberapa pemain. Sebagai contoh, national woman FIDE master Tan Li Ting yang memilih untuk bermain di Asian University Game di Thailand kerana tournament ni clash. Dan juga ada seorang lagi player, Nitya, tapi pada saya mungkin kehilangan Tan Li Ting tu lebih orang kata terasa kerana Tan Li Ting adalah memang pemain yang antara pemain yang berpengalaman dan pemain yang kuat bagi pasukan wanita negara. So probably kalau Tan Li Ting ada, mungkin pencapaian akan lebih memberansangkan bagi pasukan wanita. Dan juga of course bagi pasukan open, sekiranya ada Yeo Tian dan Tan Li Ting, Yeo Tian dan Laili Zhang, prestasi Malaysia, pasukan Malaysia mungkin akan lebih memberansangkan lah. Walau bagaimanapun, saya ucapkan tahniah kepada kedua-dua pasukan kerana mereka, saya percaya, memang telah mencuba sedaya upaya mereka, dan kita harapkan di kejohanan Olympiad yang akan datang, pasukan Malaysia akan lebih perform dan dapat bersedia mulai daripada sekarang. Okey, sekian, terima kasih.